Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantai Muara kini menjadi tumpuan orang ramai untuk menyaksikan acara Santai Pantai Muara 2025 yang diadakan bersempena Pesta Disember Brunei dan Hari Bertindak. Acara diadakan selama 3 hari sehingga esok. Santai Pantai Muara dianjurkan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Zon Kampung Air dengan sokongan Imagine sebagai rakan utama. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Mutusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lebih 20 aktiviti riadah, kesukanan dan komuniti disusun bagi kunjungan orang ramai. Antaranya Beach Champs Beach Soccer Tournament dan Recycle Canvas Mural. Aktiviti bertujuan menyokong usahawan kecil melalui ruang vendor belia di samping memberi peluang kepada para pengusaha untuk memasarkan produk dan mengembangkan lagi perniagaan mereka. Melalui acara tersebut, ia dihasrat dapat mengukuhkan hubungan erat dalam kalangan penduduk dan pengunjung melalui aktiviti sosial dan sukan. Bagi mengukuhkan akses kepada perkhidmatan kesihatan mata yang penting untuk komuniti di seluruh Brunei, Hibiscus Exploration and Production Brunei BV menandatangani perjanjian projek bantuan penglihatan dengan Persatuan Oftalmologi Brunei. Majlis penandatanganan berlangsung di sebuah hotel di Gadong. Penandatanganannya disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Projek bertujuan memberikan pemeriksaan penglihatan, program kesedaran dan sokongan untuk inisiatif kesihatan mata. Diadakan bersempena Hari Orang Kurang Upaya Antarabangsa, acara juga bertindak sebagai peringatan bermakna tentang kepentingan memastikan penjagaan mata yang boleh diakses untuk semua anggota masyarakat yang mungkin mempunyai peluang terhad untuk sokongan penglihatan. Penglibatan dalam aktiviti sukan kesukarelawanan merupakan landasan yang amat berharga dalam proses pembangunan belia. Kesukarelawanan bukan hanya sebagai aktiviti sampingan tetapi sebagai wadah penting untuk membentuk jati diri belia yang cemerlang, berakhlak mulia dan berwawasan tinggi. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dalam perutusan sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2025 menjelaskan melalui aktiviti sukarelawan, belia didedahkan kepada pelbagai realiti kehidupan bermasyarakat, mengasah kemahiran kepimpinan penyelesaian masalah serta memupuk sifat empati dan tanggungjawab sosial. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad menyatakan belia yang aktif bersukarelawan adalah belia yang lebih bersedia untuk menjadi pemimpin masa hadapan yang pemedulian dan berkebolehan. Kesukarelawan memegang kepentingan budaya dan sosial yang mendalam dan konsep bermucang-mucang adalah contoh terbaik yang menjadi teras nilai dan solidariti. Budaya luhur itu jelas Yang Berhormat wajar terus disemai agar kekal menjadi asas kepada pembangunan sosial dan ketahanan negara. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan jelas Yang Berhormat akan sentiasa komited untuk memudah cara penglibatan sukarelawan secara lebih teratur dan berkesan di era digital melalui pendekatan digital dan menyeru semua sukarelawan, individu persatuan belia dan badan bukan kerajaan NGO untuk mendaftar dan mengaktifkan akaun di aplikasi Mengalinga. Tema sambutan, setiap sumbangan adalah bermakna merupakan pengiktirafan global bahawa setiap tindakan kesukarelawanan walau sekecil manapun adalah penting dalam mengukuhkan komuniti dan mendorong perubahan yang bermakna. Jelas Yang Berhormat, tema tersebut menandakan pelancaran Tahun Sukarelawan Antarabangsa untuk Pembangunan Mampan 2026 yang bermula secara rasmi pada 5 Disember 2025.
29 anggota dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selamat kembali ke tanah air setelah selesai melaksanakan misi pengaman selama 12 bulan dengan pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan bersama Malaysian Battalion Malbat 850-12. Acara menyambut kepulangan mereka diadakan di Pangkalan Tentera Udara Rimba. Ketibaan mereka dialu-alukan oleh Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Penugasan mereka mencerminkan komitmen berterusan ABDB terhadap misi pengaman sejak tahun 2008 selaras dengan aspirasi pertahanan negara yang digariskan dalam Kertas Putih Pertahanan 2021 sekaligus mengukuhkan peranan negara Brunei Darussalam sebagai rakan yang aktif dalam usaha keamanan antarabangsa. Cabaran semasa berada di sana ialah kami beroperasi di negara yang sedang dalam konflik bersama dengan Israel. So, keselamatan dari segi keselamatan adalah sangat mencabar untuk kami. Di mana ada berlakunya serangan yang dilaksanakan oleh Israel. Pengalaman yang tidak dapat saya lupakan semasa 7 hari bulan November 2024 yang mana bas konvoi kami semasa menuju dari Ria Airport menuju ke Melaka Camp, tentera ADF melancarkan serangan terhadap kereta awam bersebelahan dengan bas konvoi kami. Nasihat untuk anggota-anggota wanita ABDB sekiranya dapat tugasan yang mencabar macam ini, kuatkan iman, hati, sabar dalam menempuhi apa jua dugaan yang rintangan yang akan datanglah. Sebagai platform untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu alam sekitar di samping menyokong perniagaan tempatan dan inisiatif komuniti, Bank Baiduri melancarkan aktiviti Baiduri Local Market 2025. Pelancarannya berlangsung di Ibu Pejabat Bank berkenaan. Edisi kali ini menumpukan kepada sisa tekstil yang menjadi kebimbangan di peringkat global dan tempatan, serta menggalakkan pengunjung untuk mengamalkan tabiat lestari melalui penyelesaian praktikal dan kreatif. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan. Acara menghimpunkan peniaga tempatan di samping menyokong kelestarian dengan tema kesedaran sisa tekstil yang menekankan penyelesaian kreatif untuk mengurangkan sisa tekstil dan menggalakkan penggunaan semula dalam kehidupan seharian. Acara yang diadakan selama 3 hari sehingga esok juga menggabungkan pendidikan dan tindakan melalui inisiatif seperti bengkel kitar semula kreatif dan gerai pop-up jualan bersama 20 peniaga tempatan. Agama Islam mengharamkan rasuah kerana ia mengandungi banyak keburukan, bukan sahaja terhadap diri sendiri, bahkan juga kepada orang lain. Adapun punca-punca yang menyebabkan rasuah itu berlaku adalah iman yang lemah, hati penuh dengan sifat tamak, ekonomi yang tidak stabil dan kelemahan kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Rasuah Perbuatan Keji dan Dilarang dalam Agama Islam. Di antara keburukan dari perbuatan memberi dan menerima rasuah ialah: pertama, rasuah mengambil hak orang lain secara batil. Kedua, menzalimi orang lain. Ketiga, perbuatan rasuah merupakan pengkhianatan terhadap amanah-amanah yang diberikan. Keempat, perbuatan rasuah merupakan perbuatan yang bukan sahaja memudaratkan diri sendiri, bahkan orang lain. Kelima, perbuatan menerima rasuah untuk menolong membatalkan sesuatu hak atau membenarkan yang batil adalah bentuk tolong-menolong dalam perkara yang dosa. Perpaduan dan kerjasama penduduk kampung dalam menghasilkan sesuatu produk sememangnya dapat memajukan sesebuah kampung.
Semangat itulah yang ditonjolkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga dalam mengetengahkan keistimewaan produk berkonsepkan pemprosesan makanan laut iaitu keropok udang melalui projek Satu Kampung, Satu Produk, Satu Kes, Satu P. Ikuti laporannya bersama Dayangku Nur Hamidah, Pengiran Ahmad. Projek penghasilan keropok udang MPK Sungai Bunga dijalankan sejak tahun 2013. Teknik pemprosesan yang teliti menjadikan rasa keropok tersebut unik dan mempunyai identiti tersendiri. Apa yang lebih membanggakan, di bawah bimbingan MPK tersebut, ramai penduduk kampung termasuk belia dan belia wanis menceburi bidang keusahawanan bersama-sama menghasilkan produk keropok udang. Sudah nampak ada kemajuan dan produk mereka pun sudah di pasaran. Sebab kami sebagai MPK adalah sebagai fasilitator lah, mudah cara untuk penduduk kampung yang mau berkecimpung dalam bidang keusahawanan, sama ada projek yang mereka ingin buat ataupun bina itu berasaskan produk yang sama, ataupun ada kemahiran lain yang mereka boleh ketengahkan melalui MPK. Dengan mementingkan kualiti produk, terutama dari segi rasa dan kebersihan, sambutan terhadap produk amat memberangsangkan. Mulai tempahan pun memang kami selalu yang kata ni indah menang tangan. Jadilah permintaan itu tinggi. Jadi itulah kenapa perlunya kami ada pengusaha-pengusaha yang bawah bimbingan kami untuk supply untuk kami juga untuk memenuhi permintaan. Industri keropok udang di negara ini mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Dengan adanya sokongan meluas, produk Satu Kes, Satu P MPK Sungai Bunga dapat dikembangkan di dalam dan keluar negara sekaligus meningkatkan perekonomian penduduk kampung dan menjadi sumber ekonomi yang mampan. Laporan Dayangku Nur Hamidah, Pengiran Ahmad untuk Berita RTB. Acara Maritah ke LLRC sedang berlangsung sehingga esok di Klub Rekreasi Liang Lumut. 76 pengusaha dari dalam dan luar negara menyertai acara tersebut yang diadakan sempena Pesta Disember Brunei dan cuti penggal persekolahan. Pelbagai aktiviti menarik disediakan kepada pengunjung, antaranya persembahan keagamaan, nyanyian, aktiviti taman air dan sukan. Dengan adanya aktiviti seumpama ini, ia dihasrat dapat memberi peluang kepada pengunjung untuk meneroka kawasan LLRC dan menikmati pelbagai produk yang dihasilkan oleh usahawan dan perniagaan tempatan. There's a lot of market here and a lot of people supporting local vendors in Brunei. So I would advise the youth to take a chance and make things happen for you. I wanted to make a lot of matcha, and then I wanted to share my drinks with people so that they could share the same passion that I have for it. That's the main reason why. Musim cuti persekolahan penggal akhir tahun ini sudah pun bermula. Setiap tibanya bulan Disember, sudah tentu ramai yang mengambil kesempatan untuk bercuti bersama keluarga atau pulang ke kampung halaman atau melawat ke rumah saudara mara di luar negara. Tidak kira dekat atau jauh destinasi percutian, namun perlu diingat keselamatan rumah perlu dititik beratkan apabila meninggalkan kediaman dalam jangka masa yang lama atau sementara waktu. Sebelum meninggalkan rumah, pastikan pintu dan tingkap rumah dikunci dengan baik agar tidak mudah dipecah masuk. Pastikan alat keselamatan tambahan dipasang di tempat yang dianggap mudah dipecah masuk. Di samping itu, juga pastikan semua peralatan elektrik yang tidak diperlukan dimatikan seperti penghawa dingin dan peralatan elektrik yang lainnya. Simpan barang-barang berharga seperti emas dan wang tunai di tempat selamat dan kamera pengawasan rumah beroperasi dengan baik agar dapat dipantau dari masa ke masa walaupun berada jauh.
Memaklumkan kepada jiran yang berdekatan semasa ketiadaan di rumah sepanjang bercuti. Pastikan lampu di sekeliling rumah dipasang setiap malam. Alat-alat mudah terbakar seperti tongkas hendaklah disimpan di tempat yang selamat. Dengan mengambil langkah keselamatan demikian, dapat mengelak sebarang kegiatan jenayah yang tidak diingini berlaku. Para peniaga diingatkan untuk memastikan aktiviti jualan dijalankan dengan beretika dan telus. Peringatan tersebut ditekankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi bagi para peniaga yang menyertai Brunei Celebration 2025. Acara jualan murah kebangsaan itu berlangsung selama 42 hari mulai 8 Disember sehingga 8 Januari 2026. Penganjurannya setiap tahun bertujuan menggalakkan orang ramai menyokong perniagaan tempatan dengan berbelanja di dalam negara terutama semasa musim cuti persekolahan dan musim permulaan penggal persekolahan tahun 2026. Setiap dolar yang dibelanjakan di dalam negara akan membantu memperkukuhkan ekonomi tempatan, menyokong peluang pekerjaan dan mewujudkan pelbagai manfaat sampingan kepada para peniaga, termasuk kedai runcit, industri makanan dan minuman serta perkhidmatan. Sukan. Pelbagai aktiviti sukan diadakan bersempena acara Irau Tupeh Padi atau Pesta Menumbuk Padi, anjuran Persatuan Lun Bawang Murut Brunei. Diadakan di Padang Kompleks Sukan Temburong, acara tahunan ini menggalakkan gaya hidup sehat, semangat kesukanan serta memperkukuh hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat setempat. Antaranya acara sukan trek yang mempertandingkan beberapa kategori larian bagi semua peringkat umur. Penganjurannya bukan sahaja memberi peluang kepada peserta menonjolkan bakat dan ketangkasan, malah menjadi platform mengasah keyakinan diri terutamanya bagi penyertaan warga emas belia dan kanak-kanak.